أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam hari yang penuh barakah pada hari Jumaat ini kita sama-sama dapat meneruskan pelajaran kita menatap kepada Al-Quran untuk sama-sama kita merendahkan diri, memohon memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita memuji dalam surah Al-Fatihah, kita memuji di dalam surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ini, iaitu Allah menurunkan kitab sebagai satu anugerah hadiah yang amat indah kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad yang betul-betul ingin mengikuti dekat-dekat kepada sunnah Nabi, untuk sama-sama kita baca, untuk kita memahami dan kita mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Hari ini putih Ustaz ni. Hari Jumaat. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah ya, kita bersama pada hari ini untuk kita meneruskan halaman 184 bila kita berbincang tentang kita sudah masuk ke juz yang ke-10, kita sudah berada pada surah ke-8 ya. Maksudnya kita dah 1/3 Ustaz ya daripada Al-Quran, dan kita tak lama lagi akan masuk Ramadan. Kita harapkan pada Ramadan ini nanti paling kurang kalau tuan-tuan cuba membaca Al-Quran 30 juzuk, 10 juzuk yang pertama ini kita dapat memahami serba sedikit apakah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Terlupa boleh cari di YouTube ataupun semak balik kepada tuan-tuan bila share dekat Facebook itu, tuan-tuan cari balik apakah yang telah kita bincangkan pada halaman-halaman sebelum ini. Jadi hari ini sharekan, kongsikan di Facebook. Kita ingin melihat kepada sinopsis halaman 184. Bermula daripada ayat yang ke-53, kita akan melihat kepada kaum yang mengubah fitrah dan bagaimana ia dihancurkan pada ayat 53 hingga 54. Ayat 55 kita akan melihat kepada interaksi, bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang melanggar perjanjian dan sudah nampak tanda-tanda bahawa mereka individu ataupun sesuatu kumpulan yang tidak mengutarakan janji daripada sesuatu perjanjian. Ini yang kita akan tengok pada ayat 55 hingga 59. Disambung pada ayat 60 itu persiapan ya, seruan daripada Allah SWT, kalau kita ingin berjuang, buat persiapan untuk memerangi musuh sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Dan kalau katakan musuh mengharapkan perdamaian ya, gencatan senjata contohnya, ataupun merasakan bahawa ingin berdamai, apakah cadangan daripada Allah SWT untuk kita ikut bersama ya, walaupun mungkin kita ada pilihan sendiri, tapi kita tahu bahawa ini diatur, dicadangkan oleh Allah yang lebih mengetahui untuk keamanan, untuk kesejahteraan kita bersama. Jadi sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 53 hingga 57, memulakan diskusi kita pada hari Jumaat penuh barakah ini bersama Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah
Kita banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat meneruskan lagi bacaan kita daripada surah Al-Anfal. Insya-Allah kita akan baca daripada ayat 53 hingga 57. Moga-moga kita mendapat sinar kebahagiaan dalam kehidupan kita insya-Allah. Alhamdulillah syaitan. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 53 hingga 57. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita melihat kepada apa yang telah kita lihat semalam ya. Semalam pada ayat yang ke-52 telah Allah nyatakan tentang kadab bi ali Firaun ya, iaitu keadaan orang musyrik seperti keseharian ya, kebiasaan ali Firaun ini. Da'aba maksudnya adalah sesuatu yang yamshi istimrar ataupun berjalan secara berterusan ya, sehingga kan Firaun ini mempunyai dinasti, mempunyai kerajaan yang besar dan juga panjang ya, panjang dan amat stabil. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kadab bi'a li Fir'aun walladzina min qablihim, dan juga orang-orang yang sebelum itu ya, bercakap tentang Ad, Samud. Mereka ini sudah banyak kuasa, amat stabil, sehingga kan mereka rasakan bahawa kufur kepada ayat Allah ini adalah sebagai satu perkara yang dah biasa. Mereka rasakan saya ada kuasa, saya boleh buat apa saja. Allah menyatakan fa akhazahumullahu bizunubihim. Allah membinasakan mereka, mengenakan pada mereka azab kerana apa? Kerana dosa mereka. Kerana dosa. Dan konsisten di dalam Al-Quran, apabila sesuatu kaum ataupun individu itu diberikan sesuatu azab, bukan kerana Allah suka-suka, tetapi kerana orang itu, kaum itu, dia menjemput azab dengan dosa mereka. Mereka rasakan bahawa saya ada gaji, saya ada rumah besar, ada kereta besar, saya rasa saya boleh buat apa sahaja kerana comfort zone ya, berada dalam keadaan selesa. Tetapi sebenarnya Allah memberi
amaran demi amaran dalam hidup kita tuan-tuan. Allah akan beri peringatan demi peringatan. Pada zaman Firaun ini salah seorangnya ialah Nabi Musa yang mengingatkan kepada Firaun, tetapi dia rasa bahawa dia cukup kuat. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Allah ini maha kuat, amat dahsyat siksaannya bila Allah memberikannya pada kadarnya. Jadi pada ayat 53, zalika, perkara itu bi annallah lam yakum ghayran ni'matan an'amha. Sebenarnya Allah tak nak ubah kepada sesuatu nikmat yang Allah berikan. Allah beri pada Firaun, Allah beri pada Ad, pada Thamud, Allah bagi nikmat, Allah tak nak ubah. Allah memang nak kekalkan nikmat itu kepada sesuatu kaum, ala kaum, hatta, sampai bila? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum itu yang kata, ya Allah tolong hapuskan nikmat yang ada pada kami. Ini mesej besar kepada kita untuk diambil peringatan bahawa sebenarnya Allah memang nak yang terbaik untuk kita tuan-tuan, untuk negeri negara kita. Tetapi kadang-kadang ada pemimpin yang dia kata, Tuhan tolong ambil nikmat ini. Dia tak cakap begitu, tetapi dia buat perkara, dia meluluskan kilang arak contohnya. Itu sebenarnya menjemput kepada Tuhan, Tuhan tolong ambil nikmat kesejahteraan ataupun nikmat kestabilan ekonomi, nikmat perpaduan, tolong ambil ya Allah. Itu mesej yang dibuat oleh Firaun, dan itulah sebabnya Nabi Musa dihantar untuk mengingatkan. Pada zaman ini kita ada Quran, kita ada sunnah Rasul, dan program My Quran Time ini tuan-tuan dapat maklumat ini untuk kita buat apa? Untuk kita sampaikan agar nikmat yang ada pada negeri, negara, pada keluarga kita tidak Allah cabut. Allah boleh cabut anytime, pasal itu adalah milik Allah SWT. Wa annallaha sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Sesuatu itu tuan-tuan sekalian, kalau katakan ada yang kita mungkin tertanya-tanya, mengapa masih ada lagi ustaz orang yang masih lagi berkuasa, dia masih lagi tekan orang lain, ambil itu ambil ini. Kadang-kadang kuasa tu bukan jadi pemimpin tertinggi, dia jadi pion, jadi kerani kat pejabat dia, tapi dia nak tunjuk kuasa. Dia bila kita beratur, kita nak buat, saya pernah pakai apa, t-shirt collar bulat, pakai slipper. Jadi mungkin tak nampak macam berapa, ada saya ada bukan banyak duit ustaz ni, adalah sikit duit. Pergi ke satu bank, sampai ke situ saya dah beratur sampai pukul 12.30. Dia kata tak jadi, kami nak makan. Terus tak jadi. Dah lama beratur ni. Ini sistem sebelum ada nombor-nombor tu kan. Jadi saya kata, saya nak jumpa bos. Kan, saya nak jumpa bos. Dia kata, Encik nak jumpa bos untuk apa? Dia kata, saya nak jumpa bos, kan. Kalau tidak, saya laporkan Encik pasal tidak beritahu awal menguruskan pelanggan dengan elok, kan. Dia dah mula gelabah dah, kan. Saya jumpa sampai atas, saya tak cakap bahasa Melayu dulu, saya cakap bahasa Inggeris dulu. Kan, dia kadang-kadang bila guna perkataan yang kalau ustaz cakap bahasa Arab ke apa, kan, orang akan okey. Rupanya saya ceritakan begini-gini, saya kata saya kalau kat luar negara, kan, kalau saya pakai collar bulat ke slipper jamban pun, kan, orang tetap juga boleh hormati saya pasal kalau nak suruh keluar beritahu awal, kan. Jadi saya beritahu pada bos tu, bos dia kata ya betul. Tak apa Encik turun serang ke bawah, kami akan bantu, kan. Dan terus boleh sambung balik lah, kan. Bukan rasuah apa pun, saya beritahu, tegur. Nak ceritanya apa, kadang-kadang orang baru ada kuasa sikit dia, bila dia buat begitu, hati kita perit. Padahal sebenarnya peritnya itu, kalau Nabi Musa perit, kaum Bani Israel perit pada waktu Firaun memerintah itu, wa annallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Pada waktunya Allah boleh tarik nikmat. Kalau macam tadi itu, bila katakan bila bos dengar pun dia dah mula takut dah, kan. Apatah lagi kita tuan-tuan bila bekerja, bila kita memimpin, Allah mendengar pada setiap masa. Kadabi ali Firaun. Sekali lagi Allah mengulang pada ayat yang ke-54 bahawa Firaun ini dia ada kerajaan yang dah biasa sangat, dah stabil. Walladzina min qablihim, ulang perkataan tadi, tapi kali ini bukan kafaru, kadzabu biayati rabbihim, mendustakan ayat Allah. Kafaru maksudnya ada kebenaran tutup, tutup kebenaran daripada Nabi Musa, tapi kadzabu bila kebenaran dah datang ke depan, Nabi Musa dah bawa, ni kata ini semuanya sihir contohnya. Itu mendustakan, bukan menutup tapi menafikan. Fa ahlaknahum, maka apakah yang berlaku? Allah hancurkan kerana dosa mereka, dan Allah tenggelamkan al Firaun,
kuncu-kuncu pengikut Nabi Firaun, pengikut Firaun, wa kullun kanu zalimin, iaitu mereka itu semuanya adalah orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa. Dosa ini bila dia dah banyak sangat, dia akan menggelapkan cara kita berfikir, menggelapkan cara kita berperasaan. Tak ada perasaan. Kita yang penting saya kaya, yang penting saya dapat duit saya dapat duit kopi, saya tak kisahlah orang ni suka ke tak suka ke. Kalau VIP, okey, saya bagi treatment bagus. Pakai slipper jamban ustaz ya. Tengok padahal kadang-kadang pakai slipper jamban ada juga duit. Kan, tapi tak banyak ustaz kan, tak banyak. Tapi ada untuk kita menghargai manusia, bukan menghargai menghargai duitnya sahaja. Itu sebabnya dalam ayat 55 perkataan yang Allah gunakan ini ya muncul di surah Al-A'raf, tapi sekali lagi di sini Allah tidak memanggilnya sebagai An-Nas ya, sampaikan Allah memanggil inna syarrad dawabi 'indallah, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata. Ini kira Allah marahlah ni ya. Pasal apa? Pasal dalam diri manusia ini ada roh yang ditiupkan. Kita belajar dalam surah Sajdah nanti insya-Allah, iaitu roh ini tempat cahaya ya, maksudnya cahaya Al-Quran Allah berikan untuk menghidupkan roh ini sendiri. Tetapi kalau katakan seseorang itu mendustakan, mengabaikan kepada kebenaran, sebenarnya dia tak ada nur itu, dia gelap. Itu istilahnya zalimin. Bila gelap, tak ada nur, dia macam kalau dia makan, dia minum, dawab yang ada lain, dabbah yang ada macam lembu ke anjing ke yang Allah pernah sampaikan dalam surah Al-A'raf, mereka pun makan, mereka pun tidur. Jadi Allah menyatakan siapa yang mendustakan ayat Allah, tidak mengambil kisah perkara ini, sebenarnya adalah mereka yang teruk sangat di sisi Allah. Allazina kafaru fahum la yu'minun, kerana mereka tidak memanfaatkan roh yang ada, nur cahaya daripada Allah, mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ciri yang lebih jelas dalam satu kawasan di Madinah itu. La yu'minun ini apa maksud sebenar-benarnya, lebih dijelaskan pada ayat 56. Mari sama-sama kita baca untuk kita memahami lebih lanjut lagi. Adakah kerana tak percaya Nabi saja? Itu satu. Tapi dalam satu kerajaan, dalam satu negeri, ada tanda orang itu beriman atau tidak. Kita baca dulu ayat 56 sekali lagi bersama Ustaz Tir. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Sadaqallah. Surah Al-Nazim. Apakah ciri orang yang tidak beriman ya? Yang tidak beriman ini iaitu orang yang mengikat perjanjian denganmu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedangkan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanda seseorang itu tidak beriman bukan sekadar dia tidak mengucapkan 2 kalimah syahadah ya, ataupun dia tak mengaku 6 rukun iman, itu satu. Tetapi kesan nilai yang perlu kita ambil perhatian, iaitu di dalam satu organisasi, satu negeri ataupun negara, ialah dia tidak menghargai kepada perjanjian, social kontrak yang kita buat. Contohnya lah ya, kalau katakan dia bekerja, ustaznya bekerja dah ada sign dah kontrak untuk dia gajinya 3,000 dapat sekian-sekian. Tapi lepas tu dia ambil lagi duit lain ya, ataupun dia sepatutnya jaga barang pejabat tersebut tetapi dia pergi songlap barang pejabat yang ada, itu adalah tanda bahawa orang itu tidak beriman. Sampai tahap begitu sekali, kerana ini adalah surah Al-Anfal, surah yang turun di Madinah. Tanda keimanan bukan sekadar di peringkat personal,
ia membekas kepada sesebuah keluarga, negeri, organisasi, negara. Dan dalam konteks ini adalah orang-orang Yahudi yang berada pada waktu itu, mereka satu mungkin tak nak masuk Islam, satu hal. Tetapi lebih daripada itu, bila mereka tidak menghargai kepada kontrak, social contract yang ada pada waktu itu, ada piagam Madinah, mereka tidak mahu, ya, disilahkan di sini allazi na'ahadta minhum, ya. Ini menarik ustaz ni, cara nak baca ni nanti nak minta ustaz komentar sikit. Baik. Tapi ceritanya ialah ahada ini ialah saling berjanji, ya, saling berjanji, bukan sekadar ahda. Kalau ahda itu lain maksudnya, tapi ahada ini, ahadda ini ialah kamu saling berjanji, dua-dua pihak sah. Dua-dua belah pihak saling setia, ya, ataupun setuju. Maksudnya bos kata okey, dia sign, kemudian si staff pun dah sign, dua-dua setuju, kemudian yang quduna ahdahum, dia memutuskan perjanjian tersebut setiap kali. Asyik nak mungkir sahaja. Dan ini berlaku pada Bani Quraizah, pada Bani Nadir yang berada di dekat Madinah ni. Mereka ni selalu buat perangai dengan memutuskan perjanjian. Kata Hamka, bagi lembu, kerbau dipegang pada apa Ustaz? Pada talinya kan, pada dia punya hidung dia itulah, tali hidungnya. Tapi pada manusia dipegang pada janjinya. Jadi kalau tak boleh pegang janji, dia lebih kurang macam lembu. Kan. Jadi ini perkara penting. Satu, orang Yahudi di Madinah, tetapi kita sebagai bekerja, contohnya kalau kita buat perjanjian dengan seseorang, kita cuba memenuhi. Kalau ada perkara yang tak berapa kena, Allah memberikan panduan pada ayat 57 dan ayat 58. Tapi sebelum kita pergi ayat 57, ahadta itu Ustaz, boleh komen sikit? Baik, pada allazina ahadta, kalau kita lihat pada kalimah itu, huruf dal mati, ahada, okey, ahad mati, kemudian ada ta yang baris di atas. Ahadta, asalnya ahadta, maksudnya bacaan izhar lah. Betul. Okey, so bacaan kita apabila dal mati, okey, dal mati bertemu dengan ta, bertemu dengan ta yang berbaris, maka dal itu bacaannya mesti diidghamkan. Biasa kita baca bab nun mati ada idgham bila gunnah, ma'al gunnah. Sebenarnya perbahasan idgham tu dia lebih luas lagi. Bila sebut al idgham ni banyak lagi huruf-huruf yang bukan sekadar nun mati dan tanwin, yang mana ada huruf-huruf yang bila mati dia kena masuk dalam huruf selepasnya. Contoh di sini ahadta, dal itu dimasukkan secara totally dalam ta. Sebab tu ada sabdu di atas ta dan tidak ada apa-apa tanda di atas dal. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, ya, membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan ghayyara, ya, iaitu mengubah 154 kali di dalam al-Quran. Dan dalam ayat 53 tadi Allah mengingatkan nikmat Allah memang nak bagi pada kita betul-betul, tetapi bergantung kepada kita sama ada kita tak nak nikmat dengan perkara dosa yang sebenarnya kita lakukan. Nauzubillah min zalik, kita minta ampun pada Allah agar jangan sampai kita beri mesej pada Allah, ya Allah, tak apalah kan, kau tariklah segala nikmat. Tandanya ialah dengan kita biarkan dosa bermaharajalela di tepi jalan raya, ada arak ataupun di bar dan sebagainya. Itu perkara yang perlu kita selalu tegur dan kita doakan, ya, usahakan agar ianya tidak menjadi asas kepada azab terus Allah berikan pada negeri negara ini. Kita berehat sebentar, kita kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى
وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Dan jika mereka cenderung untuk perdamaian, maka terimalah akan perdamaian tersebut dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Terus istiqamah dalam My Quran Time, baca, faham, amal. InsyaAllah mudah-mudahan ayat saya baca sebentar tadi, ayat ke-61, sangat besar maknanya dalam kehidupan kita. InsyaAllah seperti biasalah akan kita dengar kupasan nanti daripada Fadil Ustaz Tuan Fazrul kita, insya-Allah. Tajwid sedikit pada hari ini, kita nak belajar huruf ikhfa yang terakhir. Ni huruf ikhfa yang ke-15 ni, iaitu nun mati bertemu dengan kaf ataupun tanwin bertemu dengan kaf. Mari kita lihat contoh nun mati bertemu kaf pada hari ini, iaitu yang pertama contoh pada satu kalimah nun bertemu dengan kaf. Perlu diingatkan, huruf kaf adalah huruf kaf dan qaf lah. Kaf dan qaf adalah huruf ikhfa yang paling jauh sekali daripada makhraj nun. Yang lain dekat ta, dal, tha, dan yang tengah seperti shin, jam, jim dekat. Huruf qaf dengan kaf martabat yang paling rendah sekali, sebab martabat adna, maknanya paling jauh sekali. Maka sudah tentulah bunyi ini tidak akan sama. Maka kalau nun bertemu dengan kaf, suaranya di hidung tu lebih mendominasi di hidung daripada huruf-huruf yang lain. Seperti nun bertemu dengan ta umpamanya, anta, masuk juga di hidung. Tapi kalau jumpa dengan kaf, munkirun, kerana makhraj kaf ni dipangkal, qaf dan depan sedikit kaf dipangkal. Bila menyebut tu dia terangkat sikit. Maka nun berlaku di khayshum, di hidung. Gunnah itu dia lebih mendominasi, banyak berlaku di hidung. Contoh kedua, faman kan, tak boleh baca fama, macam bertemu dengan nun, macam bertemu dengan ta dengan dal, tak boleh. Fama, tak cukup. Faman kana munkirun minkum. Contoh tanwin pula yang terakhir, thuburan kathira, thuburan kathira. Kerana apa? Kerana makhraj kaf ini adalah, dan qaf, ia adalah huruf ikhfa, dan yang paling jauh dia disebut sebagai martabat adna, yang paling rendah. Yang paling tinggi seperti huruf ta, dal dan ta. Itu sedikit berkenaan dengan tajwid, latihan ikhfa hakiki kita pada huruf ikhfa yang ke-15. Selamat beramal, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Kita pun selesai dengan ikhfa hakiki kita, iaitu huruf sebentar tadi kaf. Rupanya memang dia punya dengungnya lebih sikit Ustaz, disebabkan dia jauh dari itu kan, berbanding dengan huruf ta, dan juga huruf-huruf lain yang kita dah belajar. Jadi kita ingin teruskan Ustaz. Sebentar tadi kita dah belajar ataupun kita dah baca sehingga ayat 57. Kita lihat dahulu kepada apakah yang disampaikan pada ayat 57 ini. Maka jika engkau Muhammad menemui mereka dalam peperangan, maka hancurkanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpaskan mereka agar mereka mengambil pelajaran. Ini adalah kalau kita berjumpa dengan individu, individu yang dah terlibat dengan peperangan. Ini maksudnya dia dah memang confirm dia adalah khianat. Dalam konteks cerita asalnya ini, asbabun nuzul ini ialah Bani Quraizah yang di Madinah. Mereka ini duduk sekali di Madinah bersama dengan Nabi. Mereka sudah berjanji di piagam Madinah. Mereka kena menjaga bersama-sama. Dalam konteks Islam, dalam Islam ialah bukan Islam boleh duduk bersama. Syaratnya kita sama-sama jaga negara, jangan khianat kepada negara. Jadi apabila khianat dalam kes ini, salah satunya adalah Ka'ab bin Ashraf daripada Bani Quraizah ini. Dia pergi jumpa Abu Sufyan Ustaz, jadi dia bersekongkol. Maka apakah yang berlaku? Yang dinyatakan dalam ayat ini, fasyarrid. Apa maksud fasyarrid ini? Maksudnya ialah kita gegarkan, gegarkan dia itu sehingga kan dia menyebabkan orang lain takut. Jangan sampai belot di dalam sesebuah negara. Tak nak masuk Islam tak apa, pasal kita tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi jangan sampai agama berbeza menyebabkan belot dan merosakkan bagi
keamanan sesebuah negara. Maka apakah yang berlaku? Nabi dan juga para sahabat bila tahu bahawa Ka'ab bin Ashraf dan juga Bani Quraizah ini belot kepada perjanjian, ya, poin ni kerana perjanjian, mereka ini tidak boleh dipegang kepada janjinya, tali pun tak ada ustaz ya, ya, lebih teruk daripada istilahnya apa, binatang ternakan. Maka orang-orang begini membahayakan, lebih bahaya kepada negara, maka ia perlu disyarrid, iaitu gegarkan dalam peperangan, dikepung kepada Bani Quraizah dan orang-orang ya, bukan semua, orang-orang yang khianat itu dihancurkan, iaitu kalau ikutkan mereka ini dihukum pancung seluruh lelaki yang belot. Perempuan, yang anak-anak tidak, hanya yang belot sahaja, ya. Kerana apa? Kerana ini la'allahum yadhakkarun, agar mereka orang-orang lain tahu bahawa jangan main-main dalam sesebuah negara. Kita ada law of the land, ya, kita ada peraturan sesebuah negeri itu, hormati. Jangan pula kita nak buat peraturan baru, kita rasa macam ini kita tak boleh taat pada pemimpin. Pemimpin tak ada buat sampai membunuh orang ke membuat kezaliman. Kemudian kita buat kumpulan baru dan menghancurkan ataupun belot kepada perjanjian yang telah kita meterai bersama. Jadi ini adalah ayat 57. Dan ayat 58 ini yang kita nak baca selepas ini, kalau ia belum dibuktikan lagi, kita masih lagi ragu-ragu ataupun takut satu kaum itu membuat khianat, apakah yang Allah gariskan di dalam ayat 58, dan kita nak baca sampai ayat 61. Jom bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terus kita baca lagi dua ayat yang berbaki, mudah-mudahan 3 ayat 58 hingga 61 kita dapat pencerahan, kerana ayat ini begitu besar pengertian maknanya, supaya kita tahu kita punya batas dalam kehidupan kita, bertemu dengan kawan-kawan, perdamaian, musuh dan sebagainya. Baik. A'udzu minasyaitonir rajim. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Sadaqallah.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 58 hingga 61 ya, yang kita ingin lihat. Kalau katakan tadi seseorang itu telah terbukti khianat, belot kepada sesebuah negara, sesebuah negeri, organisasi, perjanjian yang dibuat, kalau dalam perang ini maksudnya fasyarrid bihim ya, perlu digegarkan, diingatkan sampai orang lain takut untuk mungkir janji. Pada ayat 58, wa imma takhafanna ya, dan jika engkau bimbang akan terjadinya pengkhianatan daripada suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan khianat. Ini kalau bimbang Ustaz ya. Bimbang untuk perjanjian akan datang. Contohnya Abu Sufyan, dia pernah bersama dengan musyrik Mekah ketika perjanjian Hudaibiyah itu. Nabi daripada Madinah pergi ke Mekah ya, tertahan dekat Hudaibiyah ya, dan berjanji. Okey. Jadi ketika perjanjian itu mereka pegang, orang Islam kena patah balik ke Madinah, jauh tu ya. Tetapi bila mereka mungkir janji, habis ya, itu istilahnya dekat sini iaitu fambith ilaihim ala sawa, kembalikan balik. Maksudnya dah kita tak ada saling berjanji, tak ada hatta, tak ada dah. Maksudnya kami cara kami, awak cara awak, saya tak akan berjanji lagi. Jadi apakah yang berlaku pada waktu itu? Abu Sufyan bila dah perjanjian telah terputus ya, kerana mungkir janji orang musyrik Mekah itu, dia jumpa Nabi Muhammad. Dia nak jumpa Nabi Muhammad di Madinah untuk apa? Untuk janji balik semula. Nabi kata no way. Ya, fambith ilaihim ala sawa, iaitu dah habis ya, iaitu kembalikan balik perjanjian itu, tak ada dah, kita tak ada berjanji dah. Pasal apa? Pasal ia menandakan bahawa orang itu sudah mungkir, dan kalau kali kedua, kali ketiga, khawatir ia mungkir lagi. Dan disebabkan oleh mungkir janji pada kali pertama itu, Nabi tidak mahu lagi berjanji selepas itu. Selepas itu pada tahun seterusnya 8 Hijrah, umat Islam dapat menawan Mekah tanpa pertumpahan darah. Ya, tanpa pertumpahan darah. Tapi maksudnya apa? Itu angkara mungkir janji tadi. Itu sebabnya dalam hidup kita ini, kadang-kadang kita dalam hidup kita Ustaz ya, ada orang yang kita berjanji, tapi dia kali pertama, saya pernah ada pengalaman lah, dia dah janji nak buat program kan, lepas tu awal-awalnya kita dah setuju A, cara A lah kan, dah dia rasa macam dapat untung lebih sikit kan, dia nak tukar di tengah-tengahnya itu. Jadi saya kata tukar tak apa, perjanjian tu tak beritahu. Maknanya dia perjanjian tu tak seperti yang asal. Tak seperti yang asal. Pasal dia rasa macam dia patut dapat lebih kan. Jadi saya kata tak apalah, kita ikut dulu perjanjian yang ada ini, tapi ini adalah program terakhir kita boleh bersama. Lepas tu dia cubalah datang berkali-kali untuk berjanji. Sebenarnya kita dah tahu dah bahawa bahaya orang-orang begini, dia amat bahaya disebabkan dia boleh kelabu mata dia, disebabkan perjanjian itu amat penting di dalam Islam, kerana kita berpegang kepada janji. Kalau kerbau itu dipegang pada tali pada hidungnya. Jadi ini adalah panduan penting dalam sebuah negara, negeri, jangan main-main ya tentang janji. Wala yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun, ya, iaitu dan janganlah orang-orang kafir berfikir bahawa mereka akan terlepas ya, dengan mungkir janji, rasa terlepas. Sebenarnya mereka itu adalah, sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah, melemahkan pada orang yang pegang pada janji. Pasal orang yang pegang pada janji ini, walaupun dengan bukan Islam, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Inilah nilai yang dibawakan dalam surah Al-Anfal di peringkat tertinggi negara, tetapi ia juga perlu berlaku di peringkat organisasi, kawan-kawan ya. Walaupun kita tak tulis Ustaz ya. Tapi kalau katakan yang terbaik tulislah. Tapi kalau tak tulis, kita dah janji A, kita buatlah A. Kalau nak tukar, kita bincang. Tapi kalau benda dah jalan, jangan ditukar-tukar, kerana itu melambangkan bahawa ini tidak ada ruh ya, nur daripada Al-Quran itu sendiri. Baik. Jadi ayat yang ke-60 ya. Bila orang ni dah mula nak berpecah ataupun tidak berjanji ataupun mengkhianati, apakah yang perlu dibuat oleh orang beriman? Wa a'iddu lahum mastata'tum, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan wa mir ribatil khail, iaitu dengan kuda ya, pasukan kuda, turhibu nabihi adu wallah ya, untuk kamu menakutkan musuh Allah dan musuh kamu, wa akharina min dunihim la ta'lamuna humullahu ya'lamuhum. Ada 3 kumpulan yang perlu, maksudnya umat Islam kena buat persediaan. Kerana apa? Kerana ada 3 kumpulan yang perlu kita takutkan. Yang pertama, musuh Allah. Yang kedua, musuh kamu. Dan juga wa akharin, orang lain yang kamu tak tahu.
Ya, kumpulan pertama adu wallah ini adalah orang yang musyrik Mekah. Ya, salah satu tafsirannya. Wa adu wakum ini adalah orang-orang di kawasan Madinah. Ya, ada ulama yang kata bahawa wa adu wakum itu musuh daripada Mekah dan adu wallah itu musuh di Madinah. Ya. Ideanya dua-dua, ya, daripada Yahudi dan daripada musyrik. Yahudi ada agama, ya, ada wahyu tetapi dia selewengkan dan dia bermusuh. Kalau musyrik ini adalah orang yang tidak bertuhan ataupun mensyirikkan Allah. Tapi ada kumpulan ketiga. Siapa kumpulan ketiga? Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Iaitu kumpulan yang tidak diketahui kecuali Allah sahaja. Kamu tak tahu. Siapa kumpulan itu? Kumpulan munafik, Ustaz. Kumpulan munafik ini dia sentiasa berada dalam masyarakat. Mereka talam dua muka. Mereka sebenarnya depan macam okey tapi belakang dia cakap lain, tidak setuju dengan apa yang dijanjikan. Maka dalam ayat ini kita belajar bahawa munafik kita tak dapat kenal pasti. Yang tahu sebenar-benarnya adalah Allah. Jangan pula kita kata kawan kita lambat sikit 5 minit Ustaz ya. Itu golongan munafik itu. Itu kita jangan labelkan. Ia adalah pelajaran untuk kita sahaja, iaitu kita jangan lambat. Tetapi jangan kita labelkan orang lain pasal dia tidak amanah, kita kata ini munafik. Tetapi kita berjaga-jaga, jangan labelkan mungkin dia sudah bertaubat. Wa ma tunfiqu min syai' ya fi sabilillah yuwaffa ilaikum. Ini janji Allah. Ketika membuat persediaan itu ada harta yang digunakan. Allah kata apa sahaja yang kamu dermakan fi syai' fi sabilillah min syai' fi sabilillah yuwaffa ilaikum, Allah akan pasti gandakan ataupun sempurnakan balasannya, wa antum la tuzlamun, tidak akan dikurangi walaupun sedikit. Ceritanya ialah Ustaz, bila dah nak berperang ini kena berkorban. Ya, zaman sekarang ini kita bercakap tentang bajet negara untuk pertahanan. Mungkin ada yang kata mengapa kita kena beli kapal kapal serang ke kan, ataupun tentera kena bagi bajet lebih ke apa ke. Ini adalah respon pada ayat 60. Pasal penting menjaga keamanan. Bila aman negara, ya, ia memberi kesan kepada apa? Memberi kesan kepada apa yang kita nak buat. Kita nak beragama, kita nak baca Quran dalam keadaan aman. Sebabnya tahniah kita ucapkan kepada pasukan tentera yang terus committed, ya. Kerana apa? Kerana ini adalah tugas pada ayat 60. Ya, sebuah negara ini bukan sekadar pada zaman Nabi, tetapi pada zaman ini pun kita kena sokong kepada pasukan pengaman. Bajet mungkin besar untuk beli itu beli ini, tetapi insya-Allah Allah akan yuwaffa ilaikum. Ya, Allah akan jaga ekonomi kita di sini dan juga pastinya sampai di akhirat nanti. Tetapi kalau kita bercakap tentang ada orang yang kata bahawa ketika kita bergaduh ke bermusuh ke, ada yang nak berdamai. Apa yang kita kena buat? Kita lihat pada ayat 61 untuk kita melihat sebenar-benarnya cadangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca bersama Ustaz. Baik, ayat 61. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ Surah Al-Azim ayat 61. Tetapi jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapa mereka? Salah satunya merujuk kepada musuh Bani Quraizah pada zaman Nabi itu yang belot, ya, yang khianat, yang ingin berperang dengan Nabi. Jadi Allah menyatakan wa in janahu. Janahu ni janah maksudnya sayap Ustaz ya. Kalau katakan burung dia letak sayap itu. Jadi bila digunakan perkataan janahu, bila orang itu dia kendurkan sayapnya, itu maksudnya dia dah mula kira macam apa,
turun bendera sikitlah kan, dia bukannya nak melancarkan perang. Kalau musuh ataupun orang yang katakan dia itu dia nak berdamai, lisalmi, ya, ingin berdamai, fajnah, kita pun kena kundurkan, kita pun digalakkan daripada Allah SWT, dituntut untuk cenderunglah kamu ataupun okeylah, ya, kita menerima perdamaian tersebut. Kosong-kosong lah, balik semula kosong-kosong, ya. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya bahawa tapi boleh percaya ke kepada Bani Quraizah ni nanti dia belot lagi ataupun dalam hidup kita kan, ya? Kadang-kadang kita mungkin nak percaya ke dia nak buat perjanjian baru lagi, kan. Dia bergantung kepada penilaian. Kalau Abu Sufyan, Nabi tidak mahu terima lagi dah pasal ia melibatkan kepada perjanjian yang besar, ya. Tetapi kalau katakan Bani Quraizah ini mereka ingin berdamai, Allah menyatakan sila berdamai, wa tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Allah akan bantu kepada orang yang berdamai. Dan kalau kita rasa nanti dia buat macam mana kalau mereka komplot balik, innahu huwas samiul alim, Allah dengar apa yang mereka komplot, Allah tahu, Allah boleh maklumkan balik, Allah bagi signal bahawa kita perlu tidak berdamai ataupun kita boleh berdamai sedamai-damainya. Ini membawa kepada situasi pelajaran halaman 184, kita saksikan. Ini ideanya, ya, iaitu kalau kita melihat kepada bagaimana perubahan, ya, perubahan yang berlaku pada zaman Firaun itu sendiri, pelajaran untuk kita bahawa perubahan kepada buruk itu adalah angkara dosa manusia, jangan kita laksanakan. Dan pelajaran di hujung itu ialah kalau nak berdamai, kita terima perdamaian tersebut kerana Allah pasti akan menolong apabila kita mengikut kepada panduan yang diberikan dalam halaman 184. Membawa pada situasi pada hari ini, jaga nikmat kurniaan Allah agar tidak diubah dan menjadi rosak. Jaga janji, sentiasa berharap supaya Allah menjauhkan daripada azab, dan jangan khianat bila-bila ketika berjanji. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alul lima yurid. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa menetapi janji-janji, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk sempurnakan janji denganmu, ya Allah, dan janji sesama kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bisikan syaitan yang menghasut kami untuk memungkiri janjimu, ya Allah. Sesungguhnya kami takut dengan kemurkaanmu, ya Allah. Kami takut pada hari yaumul hisab, ya Allah. Kami takut pada hari kami dihisab, ya Allah. Kami bimbang amalan-amalan kami yang sedikit ini, ya Allah. Dan kami bimbang dan amat takut dengan dosa kami yang sangat banyak ini, ya Allah. Justru kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat dan istighfar kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah akan amalan kami, ya Allah. Kurniakanlah keampunan buat kami semua, ya Allah. Kepadamulah kami berserah, bertawakal kepadamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah membina ataupun menjaga kita untuk menjaga janji kita pada setiap masa. Ia bukan dipandang enteng hanya orang tertentu sahaja, kerana kita dipegang kepada janji. Dan pembinaan sebuah negara yang aman adalah berdasarkan kepada social contract, kontrak sosial yang kita janjikan agar ia adil dan dipegang seutuh-utuhnya. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan kita bina bersama masyarakat yang berpegang pada janji sebenar-benarnya. Tuan-tuan boleh menyumbang dan juga mencadangkan idea-idea bagaimana untuk kita kembangkan nilai daripada halaman 184 ini dalam kehidupan kita seharian. Bertemu kita kembali pada ulangan pada jam 5, 10 dan 6 pagi, insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas untuk terus kita menguatkan janji, bersedia berjuang kerana janji untuk ditepati. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.